Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung lagi tutorial kita 6.1 di pembiasan. Okay, sekarang ni kita nak mengira pula. Okay. Di bawah tajuk pembiasan, kalau kita tengok, dia ada beberapa formula. Biasanya kita nak kira dekat pembiasan ni ialah indeks biasan. Indeks biasan ini ialah nama lain lah untuk ketumpatan optik suatu objek. Jika macam kaca, okey, kalau kita tengok, kita ada beberapa jenis kaca. Contoh kaca pertama, kaca kedua, kaca ketiga. Okey. Cahaya yang datang pada sudut yang sama. Nampak? Okey. Untuk bongkah yang pertama, dia bengkok sikit saja. Nampak? Bongkah yang kedua, dia bengkok lebih sikit. Bongkah yang ketiga, dia bengkok lagi banyak. Nampak? Jadi, perbezaan arah pembengkokan cahaya ni nampak? Beza. Ini kurang bengkok. Ini bengkok lebih sikit. Ini sangat bengkok. Jadi, perbezaan pembiasan ataupun sinar bias ini, sudut pada sinar bias ini, diwakili oleh indeks biasan. Indeks biasan ini apa? Indeks biasan ialah nisbah antara halaju cahaya dalam udara ataupun vacuum dengan halaju cahaya dalam suatu medium. Jadi, lebih besar indeks biasan, maknanya ketumpatan optik dia lebih tinggi, cahaya yang masuk lagi perlahan. Nampak? Okey, kalau macam satu bahan, cahaya datang dan tak bengkok langsung. Sampai terkeluar pun tak bengkok juga. So, bermaksud kita boleh kata bahan kat luar ini dengan bahan dekat dalam ini adalah dari bahan yang sama. Okey, sebab indeks biasan merujuk kepada jenis bahan juga. Jadi, kita nak mengira. Tadi kita kata indeks biasan ialah nisbah. Jadi, kalau kita tengok, selain dari nisbah laju, kat situ ada beberapa nisbah. Okey, yang pertama ialah sin I bahagi dengan sin R, di mana I ialah sudut tuju dan R ialah sudut biasan. Okey, kalau kita tengok yang kedua, kita ada 4 formula kat sini. Sudut, okey, kalau dia bagi sudut lah. Kalau soalan tu beri sudut, kita gunakan sin I bahagi sin R. Tapi kalau soalan tu dia bagi laju, okey, laju dalam vacuum dengan laju dalam medium, kita akan guna formula laju. Yang ketiga, kedalaman. Jika soalan tu berkisar tentang kedalaman air, kita akan guna formula ini. Dan yang terakhir, n sama dengan 1 over sin C ini kita hold dulu, ini ialah subtopik yang akan datang. Okey, jadi kita tulis secara ringkas dekat tepi. Kita ada 3 formula. N sama dengan sin I bahagi sin R. Okay. Yang kedua, C over V, laju cahaya dalam vacuum bahagi dengan laju dalam medium. Okey, laju dalam vacuum 3 kali 10 kuasa 8 meter per second, itu memang laju yang tetap. Sebab tu dia dah ada simbol dia sendiri. Dan yang ketiga ialah real depth, kedalaman sebenar. Kedalaman sebenar kita letak huruf D besar, kedalaman sebenar, bahagi dengan kedalaman ketara. Apparent depth ialah kedalaman ketara. Kedalaman yang kita nampak macam cetek sikit tu, yang kita lukis sebelum tu. Okey, jadi kita pun mula nak mengira. Kalau kita tengok soalan, nampak? Okey, diberi satu medium, kita ada medium X. Kita medium X. Medium X. So, ada cahaya yang masuk dan terbias. Dan bila kita lukis normal, sini sudut dia 45, sini sudut dia 60. Okey. Yang pertama, cari sudut tuju. Sudut tuju ialah pada sinar tuju lah, I. Ini ialah sinar terbias, R. Jadi, sudut tuju ialah dari I pergi ke normal. Jadi, ialah kita punya theta I, sinar tuju ataupun sudut tuju ialah 45 darjah dari gambar ni. Okey. Yang kedua, diminta refracted angle, theta R. Theta R ialah dari R ke normal. Nampak? Sini. Bukan 60 60 dari R ke permukaan. Kita bukan nak ke permukaan, kita nak ke normal. Jadi kalau ke permukaan ialah 60 darjah, maka yang ke normal bakinya lah 90 tolak 60. Dapatlah 30 darjah. Nampak? I, ini R. Jadi dia minta refractive index. Indeks biasan. Apa formula tadi? Sin I bahagi sin R. Jadi kita nak kira kat mana ni? Okey, N sama dengan sin I 45 bahagi sin
R30. Okey. Mari kita tekan kalkulator. Mana kalkulator kita? Okey, kita bawa kalkulator kat sini lah. Okey. So, N sama dengan sin berapa? 45 bahagi dengan sin 30. So, sin 30. Okey, kalau kita tekan kalkulator, apa benda ni? Tengok, nampak jawapan dapat 1. Boleh ke 1? Sebenarnya, cara tekan kalkulator tu adalah cara yang salah. Mungkin pelajar-pelajar boleh rujuk semula macam mana kita nak tekan kalkulator bila melibatkan sin dan pembahagian ini. Dekat mana salahnya? Ni dekat sini. Per dengan bahagi tak sama sebenarnya. Atau bukan tak sama, sama. Tapi dalam kalkulator awak tak baca sebagai bahagi. Okey, kita kena tekan button bahagi, barulah dapat nilai yang sebenar. Okey, jadi kita akan dapat sebenarnya N kita ialah 1.4. Ambillah 2 tempat perpuluhan. Unitnya apa? Indeks biasan tidak ada unit. Kerana sin 45, unit dia darjah. 30 pun darjah juga. Darjah, potong-potong tak ada unit. Kalau sin 45 pun dia tak ada unit yang tertentu. Okey, kalau ada unit sekalipun kita boleh potong-potong, habis juga. Nisbah tak ada Nisbah tidak ada unit. Habis. Itu contoh yang pertama sangat simple. Okey, kita keluarkan semula kalkulator ni. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Soalan yang kedua ialah soalan B. Okey, dia minta cari theta. Saya tak tulis soalan pula kan. Okey, dia minta cari theta. Berapa theta? Given n 1.54. Find theta. Soalan dekat sini. Jadi, dia bercerita tentang sudut. Bila cerita tentang sudut, kita gunalah sin I, sin R. Okey, so n sama dengan sin I bahagi sin R. So, n kita ialah 1.54. Sama dengan. Okey, kalau kita tengok gambar. Okey. Yang ini 33. Yang ini ialah theta. I, R. Gelas dan udara lah. Air. Okey. Jadi, I kita 33 darjah. So, R kita ialah theta. Jadi, kalau kita tulis sin I 33 bahagi sin theta yang kita nak cari. Alright. Dekat sini sebenarnya ada sedikit kesalahan. Apakah kesalahan yang ada dekat sini? Untuk menggunakan sin I dan sin R. Okey. I mesti di udara. Okey, ataupun vacuum. So, untuk menggunakan formula sin I dan sin R ni, I mesti dekat udara. Jadi, kalau kita tengok, I ini dekat dalam gelas. 33 ni dalam kaca. Tak boleh. Okey, jadi kita perlu I tu di udara seolah-olah kita ubahlah anak panah dia. Ini menjadi I, ini menjadi R. Kalau kita ubah anak panah dia, nampak? Arah dia tetap sama, sudutnya tetap sama. Okey, cuma tadi memanglah I dari bawah keluar ke atas. Tapi bila nak guna formula ni, mesti kena guna I yang dekat udara. Jadi kita perbetulkan formula kita, sin I mesti yang dekat udara. Theta. R barulah dalam medium 33. Tak kisahlah arah dia macam mana. Kalau bawah ke atas sekalipun, ini I, ini R, tak kisah. Okey. Yang penting theta I ataupun sin I tu mesti ambil yang dekat udara. Okey, baru kita punya formula betul. Kalau tak, awak akan kira nanti salah. Salah yang macam mana? Nilai dia tak berapa accurate. Okey, jadi sin theta, matematik sikit, sama dengan 1.54. Ini bawa di atas. Sin 33. Okey. Tekanlah kalkulator. Dapat berapa? 1.54 sin 33. Okey. 0.838. Ambil lah. 0.838. 39 lah. Ambil lah. Okey. So, theta akan dapat berapa? Shift sin ataupun arc sin. Answer.
sama dengan, okey, 57 darjah. Okey, logik lah kan? Apa yang logik? 33. Lepas tu dia makin besar. So, mestilah sepatutnya sudut theta ini lebih besar dari 33. 57 ni logik lah. Gitu. Okey, itu kalau diberi sudut. So, sin I, sin R, kita guna calculation ini apabila dia beri sudut. Ada? Dan syarat dia simple sahaja, sin I tu mesti dekat udara. Okey, yang ketiga, C pula. Find the speed of light in glass if the refractive index of glass is 1.54. Sama juga macam gambar atas kan? Tapi sekarang ni dia minta laju cahaya dalam gelas. Jadi, kalau laju-laju ni kita ambil formula yang kedua. Simple. Formula yang pertama cerita tentang sudut. Formula yang kedua cerita tentang laju. Formula ketiga cerita tentang kedalaman. Okey, so N sama dengan C over V. Okey, N kita ialah 1.54. Sama dengan hal laju cahaya C. Confirm 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Ini tidak akan berubah. Cuma yang akan berubah ialah laju dekat dalam medium. Bila dia masuk dalam air, dia dah kurang sikit laju dia. Masuk dalam kaca, kurang lagi. Masuk dalam diamond, lagi kurang. Jadi, laju yang berkurang ini apabila masuk ke dalam medium. Jadi, nak cari V, sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter per second bahagi dengan 1.54. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Sangat simple. Okey, tak payah tekanlah kali 10 kuasa 8 tu. Kita tekan je 3. 3 bahagi dengan 1.54. 1.54. Dapat apa? 1.9. Ambillah 1.95. Nampak? Habis tu? Yang kali 10 kuasa 8 ini bawa lah turun semula. Kali 10 kuasa 8 meter per second. Bukan apa kalau awak tekan 3 kali 10 kuasa 8 siap-siap, nanti nombor dia akan menjadi panjang. Sama juga, ia akan pindah-pindahkan titik perpuluhan untuk dapatkan balik 1.95. Nampak tak? Asalnya daripada 3, kelajuan cahaya 3 kali 10 kuasa 8, sekarang jadi 1.95. Dah slow. Okey. Itu ialah kalau dia beri laju. So, simple. Kalau sudut sin I, sin R, kalau laju cahaya bagi medium. Okey, sekarang ni yang ketiga, D. Kalau dia beri kedalaman. Depth of water is 0.4. Calculate the distance of image of the food at point P from the surface of the water. Oh, yo. Apa benda dia letak ni? Ni permukaan kolam. So, ini kaki. Okey. Kaki tu masuk dalam air. Ketinggian air ialah 0.4 meter. Okey. Dia ada point P kat sini. P. Bila dah masuk dalam air, bila kita tengok dari atas, mata kita tengok, P ini akan nampak macam duduk di atas. Kalau kita lukis sebelum ni lah. Okey. P ni kita akan nampak dekat area sini lebih kurang. Okey. Kita ambillah sebagai Q. Soalan dia tanya, image P Image P kita tulis P prime lah. P prime supaya tak confuse. Calculate the distance of the image of the food at point P. Image of food. Okey, ini image P from the surface of water, dari permukaan air. So, dari permukaan air ke bawah. So, betul lah. 0.4 meter ialah kedalaman sebenar. Okey, bila kita sebut kedalaman, kedalaman kena faham. Bila sebut kedalaman, dia dikira dari atas, dari permukaan air ke bawah. Itu kedalaman. Jadi, kedalaman sebenar ialah 0.4. Kedalaman yang kita nak cari ini ialah kedalaman ketara. D kecil. Nampak? Lainlah kalau dia tanya berapakah ketinggian. Dah lain cerita pula. Okey, kalau nak cari ketinggian senang je. Dah dapat ketinggian, dapat kedalaman ketara, tolak sahajalah, dapatlah ketinggian. Okey, kita nak cari kedalaman sahaja. Kedalaman ketara. So, formula kita sangat simple tadi. N sama dengan kedalaman sebenar bahagian kedalaman ketara. So, kita punya indeks biasan air ialah 1.33 sama dengan kedalaman sebenar 0.4 bahagi D. So, kita akan dapat D sama dengan 0.4 bahagi 1.33. Okey, tekan kalkulator, kita dapat apa?
0.4 bahagi dengan 1.33. Okey, kita akan dapat lebih kurang 0.3 meter. Okey, 0.4, sekarang 0.3 meter. Itulah maksudnya. Okey, so itu saja 3. Bila nak pakai sin I, sin R? Bila diberi sudut. Bila nak pakai laju cahaya bagi laju medium? Bila dia bagi laju lah. Bila nak pakai kedalaman? Bila dia beri kedalaman. Apa persamaan ketiga-tiga formula? Okey. Persamaan mereka ialah yang duduk dekat atas ni mesti besar. Okey. Contoh tadi, sin I bahagi sin R. Saya sebut tadi, I mesti di udara. Dengan kata lain, sudut I dengan sudut R, atas mesti besar. Boleh? Laju pula, COV, atas mesti besar. Kenapa? Laju cahaya ialah kelajuan yang paling laju di dunia ni, secara teori. Jadi, C duduk kat atas sebab C paling besar. Kemudian V yang seterusnya yang lebih kecil. Dan ni pun sama. Kedalaman sebenar dengan kedalaman ketara. Antara kedua kedalaman ni, kedalaman sebenar lah lebih besar. Sebab tu dia duduk kat atas. So persamaan formula ni simple sahaja. Yang original, yang besar duduk dekat atas. Okay, sangat senang. Yang ni semua kat dalam medium. Dalam medium, dalam medium, dalam medium. Okay, jadi itu sahaja sebenarnya penerangan saya untuk pengiraan. Simple sahaja. Okey, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.